بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan Imam Bilal, EJK muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah disebabkan taufik yang Allah bagi pada kita untuk amal setiap perkara yang difardukan kepada kita dan juga perkara-perkara yang disunatkan. Kekuatan ataupun daya dan taufik ini tidak lain hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak bagi kita taufik, maka satu apa pun kita tak mampu nak buat. Hatta dikatakan nak sebut subhanallah pun kita tak mampu. Nak sebut alhamdulillah pun kita tak mampu. Nak sebut Allah, nama Allah sendiri pun tak mampu kalau Allah tak bagi kita taufik. Jadi kita dapat bagi solat berjemaah, dapat baca Quran, dapat berzikir, dapat buat kebaikan, ini semua kan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus syukur atas nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Jadi cukup dengan dua sebab kenapa kita kena syukur kepada Allah. Cukup dengan dua sebab. Pertamanya apa? Pertama, syukur ni dia akan apa? Mengekalkan nikmat yang ada. Dia mengekalkan nikmat yang ada pada kita. Dengan syukur kita akan menyebabkan nikmat yang ada pada kita tu sentiasa ada pada kita. Contohnya dengan kita syukur atas nikmat solat jamaah, maksudnya apa? Kita sentiasa solat berjamaah, sentiasa datang ke masjid, maka dengan sebab syukur itu Allah akan apa? Tetapkan, Allah akan kekalkan keadaan kita tu. Allah akan kekalkan keadaan kita tu. Ni sebabkan apa? Ni sebabkan antara ayat yang menguatkan perkara ni adalah Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah SWT tidak akan ubah keadaan satu kaum tu, satu orang manusia, Allah tak akan ubah keadaan dia, melainkan dia ubah apa yang ada pada diri dia. Maksudnya keadaan ataupun suasana yang baik ini berpunca daripada amal kita. Kalau amal kita baik, maka suasana akan jadi baik. Kalau amal kita buruk, maka suasana akan jadi buruk. Dia berkait rapat dengan amal kita, keadaan kita, sama ada amal zahir ataupun amal batin. Kita bersyukur, maka Allah akan kekalkan nikmat yang ada pada kita. Kalau kita kufur, tak bersyukur, maka Allah akan tarik nikmat kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan sebab syukur, maka kita akan menarik nikmat yang belum ada pada kita. Kita akan menarik nikmat yang belum ada pada
pada kita. Allah kata, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita dengan kita syukur, mungkin sekarang apa kita minta kita tak dapat, tapi dengan sebab kita syukur dan berterusan dalam syukur tu, Allah akan bagi apa yang kita tak ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh kita sambung pengajian kitab kita, kitab Bahrul Mahdi, muka surat 63. Tuan-tuan, muka surat 63 kan. Bab yang ke-15. Bab yang ke-15. Jadi bab ke-15 ni nak menceritakan tentang kelebihan awal waktu dan solat berjamaah. Jadi babu ma jaa fi ta'jilis salah idza akharaha al-imam. Bab yang telah datang ia pada menyegerakan sembahyang apabila mentakhirkan dia oleh imam. Bab apa? Bab kita segerakan solat dalam keadaan imam mentakhirkan solat, maksudnya melewatkan solat. Ini adalah cerita berkenaan apa? Berkenaan keadaan kita ada pada satu tempat, kemudiannya pada ketika itu keadaan tersebut menyebabkan solat jemaah itu dilewatkan. Maka masa tu apa perlu kita buat? Sama ada kita nak solat jemaah lewat lagi. Sekarang ni kita, waktu dah masuk, maka kita apa yang perlu kita buat? Sama ada kita kena segerakan solat ataupun kita tunggu untuk jemaah, untuk solat berjemaah bersama orang ramai. Jadi dalam bab ni akan dibincangkan masalah demikian. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala, Syekh Idris Al-Marwawi, apa yang dia kata? Dia kata, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah maksud imam di sini ialah raja negeri dan gantinya, dan pemerintah atau seumpamanya. Maksudnya dalam tajuk apa ni tadi, bila kata menyegerakan sembahyang apabila mentakhirkan dia oleh imam, maksudnya kita segerakan sembahyang tu apabila pemerintah ataupun raja ataupun siapa sahaja yang berkuasa di satu-satu tempat itu melewatkan solat. Kita kena segerakan apabila raja tu melewatkan solat. Jadi ini apa ni, bab ni Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala dia tulis tajuk demikian. Sebab apa? Sebab berdasarkan hadis yang akan kita baca sebentar nanti. Sebabkan hadis tu, maka Imam Tirmizi telah tulis tajuk bagi bab ni, menyegerakan sembahyang apabila imam tu mentakhirkan, melewatkan solat berjemaah. Jadi sambung, maka apabila mentakhirkan ia akan sembahyang. Jadi kalau pemerintah tu, raja ataupun pemimpin lah, dia tak semestinya apa ni, pemerintah negara ataupun negeri. Contohnya raja ke, sultan, menteri dan sebagainya. Tetapi juga ketua-ketua pentadbir dalam salah satu organisasi lah, dalam syarikat ke, kat sekolah ke, institut dan sebagainya. Macam kita tengok sekarang pun, Masya Allah kan, bila banyak di dalam jabatan-jabatan atau syarikat-syarikat, bila mana buat mesyuarat, maka waktu solat segelintir tak jaga, lewat. Jadi yang ni, hadis yang kita baca ni adalah celaan bagi mereka yang ada kuasa tetapi tidak tidak jaga waktu solat jemaah, maksudnya tak jaga solat berjemaah pada awal waktu. Jadi berlaku pada zaman selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, maka apabila mentakhirkan ia akan sembahyang, maksud imam tadi mentakhirkan sembahyang, pemerintah mentakhirkan ke sembahyang, maka jangan nanti lagi akan dia berjemaah. Jadi penulis kata jangan tunggu. Jangan tunggu jemaah. Bahkan sembahyanglah pada awal waktu. Maka kita solatlah awal waktu. Sebab apa? Dengan sebab menurut suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita buat? Sebab kita ikut apa yang Nabi suruh. Apa yang Nabi suruh, maka kita buat. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apa-apa pun keadaan yang berlaku pada diri kita, apa-apa kita kena rujuk kepada apa? Quran dan sunnah. Kalau dalam Quran sunnah, kemudiannya ijma', iaitu sepakat ulama-ulama daripada kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama mutaakhirin. Kemudian kias, kalau masalah tu tak ada, maka kita akan buat kias. Maka yang demikian itu seperti yang telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala, demikian bunyi hadis tersebut. Maka an Abi Dzarrin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, umara'u yakununa ba'di yumituna as-salah. Jadi diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar, betul-betul zuhud. Dia antara antara golongan apa? Panggil ashabus suffah. Ashabus suffah ni masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mereka-mereka yang apa? Yang tinggal di birai masjid. Golongan ahli suffah ni yang tak ada rumah, yang duduk dekat kawasan masjid. Jadi antara mereka ni duduk situ kerana apa? Nak belajar agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya lah. Jadi Abu Dzar ni antara satu orang sahabat yang begitu zuhud dan begitu keras fatwa dia. Keras fatwa. Sehingga kan pada satu masalah ketika zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, berkenaan dengan harta-harta ni, pendapat dia tidak boleh disimpankan harta, tak boleh. Harta yang maksudnya harta ni boleh digunakan sekadar untuk keperluan harian je, tak boleh disimpan. Dia punya fatwa keras. Disebabkan tafsir daripada ayat Quran yang mana kalau harta tu disimpan, dia akan menjadi bahan bakar di api neraka. Mafhum dan lebih kurang itulah ayat Quran. Maka disebabkan itu fatwa dia keras sangat sehingga penduduk Madinah tak selesa dengan fatwa yang dikeluarkan Abu Dzar. Kemudiannya Abu Dzar pun pergi ke suatu tempat pedalaman untuk apa? Dia duduk di sana kan. Disebabkan apa? Disebabkan permintaan daripada pemerintah pada ketika itu. Itu Saidina Uthman bin Affan. Bukan bergaduh tuan, cuma permintaan untuk duduk sebab kerasnya fatwa dia. Keras. Sebab berlaku perbezaan pendapat antara dia dengan Muawiyah. Dan apa kata Abu Dzar ni? Dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bagaimana engkau buat apabila ada raja-raja yang ada mereka itu kemudian daripada aku mematikan mereka itu, yakni mentakhirkan mereka. Maksudnya Nabi kata mematikan tu maksudnya apa? Mentakhirkan, akan sembahyang daripada waktunya yang ikhtiar. Jadi Nabi SAW tanya Abu Dzar, apa yang kau akan buat kalau nanti kau hidup pada zaman yang mana pemerintah tu dia melewatkan solat, melewatkan solat sehingga keluar daripada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, bukannya waktu fadilat saja, bahkan waktu ikhtiar, maksudnya lewatlah solat sehingga nak habis waktu baru ditunaikan solat. Dan ada diriwayatkan daripada dalam kitab Fathul Bari, katanya
apa ni, cerita berkenaan dengan Hajjaj dan pemimpin. Yang ni setelah zaman apa ni, Nabi SAW lah. Kita pernah dengar Hajjaj. Hajjaj ni satu orang yang ada cerita dia lah. Antara dia pada zaman tu lah, satu orang sahabat yang apa ni, sahabat yang besar, nama dia Abdullah bin Zubair, telah dibunuh pada zaman dia. Jadi pada zaman Hajjaj ini telah sahih bahawa Al-Hajjaj dan pemimpinnya Al-Walid dan yang lainnya melambatkan solat daripada waktu. Jadi apa yang Nabi kata ni berlaku pada zaman Hajjaj. Maksudnya pemimpin ni melewatkan solat, maksudnya mematikan solat. Mematikan solat ni dia maksud dia melewatkan solat, seperti mana keluarnya roh daripada mayat, maksudnya dah lambat lah. Jadi mematikan solat tu maksudnya menyebabkan seolah-olah macam roh tu keluar pada manusia, maka bila dah mati dah lambat lah. Itu maksud dia. Maka ada juga diriwayatkan Al-Walid ni pernah menang antara pemimpin pada zaman Hajjaj lah. Dia tangguh solat Jumaat tu sampai waktu maghrib, sampai takwim tu, masa zaman tu lah. Ada sahabat cerita, maka apa ni, sahabat tersebut dia bagi tahu, dia kata aku datang, bukan sahabat, dia tabi'in, tabi'in selepas tu dia kata aku datang menunaikan solat zuhur sebelum aku duduk, kemudian aku solat asar sambil duduk dengan isyarat. Maksudnya daripada waktu Jumaat tu dia tangguh sampai masuk maghrib, masa tak solat Jumaat. Jadi disebabkan itu ada pendapat ulama, maksudnya melewatkan solat ni sama ada melewatkan sehingga habis waktu ikhtiar, maksudnya dan habis waktu, ataupun habis waktu terus. Habis waktu terus. Cumanya perbincangan yang kita nak bincang ni, bila mana pemerintah tu melewatkan solat tapi waktu solat tu tak habis lagi, masih ada berbaki waktu. Maka Nabi tanya kepada Abi Dhar, apa yang kau akan buat? Maka sahut Abi Dhar, tiadalah hamba tahu, maka apakah Tuhan hamba suruh hamba perbuat. Jadi apa? Jadi bila sahabat ni ditanya, maka apa yang sahabat jawab? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Jadi ni antara pengajaran yang kita boleh ambil dalam hadis ni. Jadi perkara yang kita tak tahu berkenaan bab hukum, hakam dan sebagainya, maka kita kata kita tak tahu. Masya Allah, anak tak tahu, wallahu alam. Sebab kita tak boleh kan mengada-adakan satu perkara yang Nabi tak bagi tahu, yang agama tak ajar, yang syariat tak datang dengannya, maka kita tak boleh ada-adakan. Sebab antara apa ni, ancaman yang Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka sediakanlah tempatnya dalam neraka. Tu ancaman yang begitu keras daripada Nabi SAW bagi siapa yang menyampaikan perkara yang dia tak sampaikan. Jadi tak boleh tuan-tuan sesuka hati je kita nak pakai nama Nabi, kita petik Nabi kata sekian-sekian. Kalau kita tengok kadang-kadang sekarang pun Masya Allah kan, bila zaman-zaman viral TikTok dan sebagainya, WhatsApp, jadi masing-masing pakat-pakat share je, padahal dia tak tahu pun benda tu betul atau tak betul kan. Baru ni saya ada nampak satu hadis Nabi SAW ni, sampai ni ada satu orang tu dia share dalam TikTok lah. Hadis tu berkenaan dengan apa? Dia kata kalau kelebihan dia lah, kelebihan satu orang isteri kalau dia masak untuk suami dia. Saya tak ingat apa dia punya tu, dia punya apa, isi dalam tu tak ingat. Maksudnya kalau isteri tu masak untuk suami, adalah fadilat yang dia akan dapat. Waktu dia tulis bawah tu hadis riwayat Muslim. Betul, saya cek lah dalam ni kan, tak ada pun. Waktu dalam apa ni page pejabat mufti pun ada diterangkan berkenaan dengan masalah tersebut lah. Kalau cek tu ada dalam ni page pejabat mufti. Maksudnya dia kata hadis tu tak ada pun, tak dijumpai. Tapi video tu dia tulis hadis riwayat Muslim. Oh,
Maksudnya Muslim tu orang Islam lah kot, bukan imam Muslim. Kau suka-suka je dia riwayatkan hadis tersebut. Jadi benda tu bahaya. Dia sebarkan perkara yang Nabi tak sampaikan pun. Nampak bahaya. Kita kena check, kena pastikan sama ada hadis tu betul atau tak betul. Kadang-kadang sekarang ni macam orang nak sampaikan benda yang rare, maksudnya benda yang apa ni, tak biasa dengar. Jadi supaya nak menarik perhatian orang. Dulu pun berlakunya adanya hadis-hadis yang maudhu' ni, direka-reka hadis. Sebab apa? Sebab nak cari pengikut lah. Maka didatangkan hadis sekali-sekali, dia orang pun dengar, Masya Allah kan. Dia nak tarik orang. Dulu dah berlaku dah. Jadi benda tu pun berlaku sekarang. Dia nak tarik follower dan sebagainya, nak tarik view, maka dia share benda-benda yang jarang, ataupun benda tu kita tahu akan menarik hati orang ramai. Jadi bahaya benda-benda yang tu. Jadi kalau tak tahu, kita kata tak tahu. Jadi dekat sini pun antara yang kita tengok daripada hadis ni, cara Nabi nak ajar sahabat. Nak ajar, maksudnya Nabi tanya. Tak semestinya kita bertanya benda yang kita tak tahu. Jadi kita juga boleh bertanya apa yang kita dah tahu pun. Cumanya kita bertanya tu dengan niat apa? Untuk kita nak sampaikan. Kalau dia tak tahu, kita nak ajar dia, nak sampaikan. Ataupun dekat situ contohnya masa Nabi tanyalah, ada setengah bila Nabi tanya tu, sahabat-sahabat lain pun ada pada ketika tu. Jadi bila Nabi tanya macam tu, orang-orang yang tak tahu pun jadi nak tahulah. Jadi tujuan bagi dia tu bukan untuk untuk sekadar nak ajar Abu Dzar saja, bahkan untuk nak ajar para sahabat yang lain. Tu antara metod macam mana Nabi ajar sahabat. Cumanya janganlah kita kalau nak bertanya tu, contohlah kalau macam kita tanya tu, kalau satu benda tu kita tahu, kita tanya bukan dalam keadaan kita nak uji. Tu tak boleh lah. Kita tanya, kita dah tahu, tapi kita tanya orang tu sengaja nak uji dia. Jadi tak elok lah benda macam tu. Nak uji, ataupun nak aibkan dia, ataupun nak malukan dia. Dan daripada sini juga kita nampak ujian ataupun ujian yang maksudnya dengan niat dengan tujuan yang baik lah. Ataupun pertanyaan pada sahabat. Nabi tanya sahabat tu, Nabi nak tengok macam mana kefahaman sahabat. Jadi ni menjadi dalil apa? Untuk dululah Ustaz saya kata ni ada dalil kenapa kita buat periksa, kenapa kita buat exam. Ni dalil dia. Sebab zaman Nabi ada sunnah. Exam ni sunnah. Sebab nak tahu kemampuan kita, malakah kita, upaya kita, maka dia adakan exam. Jadi exam ni sunnah, dia kata. Yalah, sebab Nabi pun sama. Nabi bila mana Nabi nak uji kefahaman sahabat, Nabi akan tanya sahabat. Baik, jadi kita sambung tadi. Jadi Nabi tanya pada Abu Dzar, kalau contoh pemimpin lambat kau solat, apa yang kau akan buat? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallis solah liwaqtiha. Maka hendaklah sembahyang engkau akan itu sembahyang bagi awal waktunya. Jadi Nabi suruh kita solat dulu. Maksudnya apa? Penulis dia syarah, menunggal kamu, maksudnya solat sendirian. Solat dulu pada awal waktu tu. Kemudian pergilah kamu lihat apa kerja kamu. Dah solat, pergilah buat kerja. Kemudian sekiranya kembali kamu ke masjid, tiba-tiba kamu dapati imam sembahyang berjemaah. Dah sembahyang sendirian tadi, lepas tu dah pergi buat kerja, tiba-tiba tahu yang jemaah akan didirikan. Jadi apa kata Nabi? Maka sembahyanglah pula kamu, nescaya adalah sembahyang itu jadi sunat. Jadi inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sallaita liwaqtiha kanat laka nafilatan wa illa kunta qad ahrazta salataka. Artinya, maka jika telah mendapat sembahyang engkau bagi waktu ikhtiar, kemudian daripada sembahyang awal waktu tadi dengan berjemaah serta imam, nescaya adalah sembahyang jemaah itu bagi engkau sunat. Jadi kalau maksudnya kalau engkau dah sembahyang secara bersendirian, kemudiannya
tiba-tiba dia dapati jemaah tu belum ditunaikan, maksudnya solat jemaah tu nak didirikan, maka solat bersama dengan mereka. Jadi sembahyang kedua tu akan jadi sunat. Sembahyang yang pertama tadi jadi fardu, maksudnya dah terlepas dah daripada tuntutan. Kemudian bila kali kedua tu kita sembahyang, maksudnya secara berjemaah tu akan jadi sunat. Itu maksud hadis Nabi tadi. Dan jika sekiranya jumpa engkau akan imam telah bersembahyang jemaah, tapi bila dah buat kerja tiba-tiba datang balik masjid, tengok dah selesai dah solat berjemaah, kemudian daripada kembali engkau menunaikan kerja engkau, nescaya adalah engkau itu sungguhnya telah memelihara sembahyang engkau. Maksudnya Nabi kata walaupun jemaah dah selesai, tapi sebenarnya engkau dah jaga dah solat engkau. Kau dah jaga dah solat. Sebab apa? Sebab dah tunai dah tadi secara bersendirian di awal waktu. Ya, kenapa? Kerana sembahyang engkau awal waktu tadi telah sah. Jadi dah sah dah sembahyang tadi. Bukan bermaksud sembahyang tadi tak sah. Sembahyang tadi telah sah dan tuntutan kewajipan telah diangkat. Jadi kata Abu Isa, dan pada bab ni telah datang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin Samit. Ada riwayat daripada sahabat yang lain. Dan katanya lagi bermula hadis Abi Zar ni adalah hadis Hasan. Maksudnya hadis Hasan boleh dijadikan hujah dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Boleh tengok dalam kitab Muslim ada hadis berkenaan dengan perkara ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi masalah yang ke-82 tu masalah apa? Menyegerakan sembahyang di awal waktu apabila ditakhirkan oleh imam. Jadi kata Abu Isa, maksudnya jadi kata Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan sebagai dalam hadis dalam masalah 81 itulah perkataan bukan seorang daripada ahli ilmu. Maksudnya ramai ulama mengatakan bahawasanya apa? Mensunat, yakni menyunatkan mereka itu akan sembahyang seseorang bagi awal waktunya apabila mentakhirkan dia oleh imam, kemudian dia sembahyang berserta dengan imam. Maksudnya apa yang kita bincang tadilah, ulama kata sunat untuk dia sembahyang dulu, kemudian bila dia dah sembahyang bersendirian tu, tiba-tiba dia dapati ada jemaah didirikan, maka dia solat pula bersama dengan jemaah, maka itu adalah sunat. Ramai ulama mengatakan demikian, dan dikatakan jumhur ulama. Dan bermula sembahyang yang pertama itulah sembahyang yang fardu di sisi kebanyakan ulama. Yang pertama tu jadi fardu. Walaupun demikian ada perbezaan pendapat. Kita akan baca seterusnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dan ini hadis, yakni hadis di dalam masalah 81 itu menunjukkan, maksudnya hadis ini jadi dalil lah, bahawasanya sembahyang yang sembahyangkan dua kali itu adalah yang pertamanya fardu dan yang keduanya sunat. Mudah, pertama fardu, yang keduanya sunat. Dan telah bersalah-salahan ulama pada masalah ini. Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini ada 4 pendapat. Tadi satu pendapat kan, solat pertama tu fardu, solat kedua tu jadi sunat. Maka lepas tu penulis sebut apa? Dalam mazhab kita Syafi'i ini ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Jadi pendapat yang kita sebut tadi adalah pendapat yang pertama, iaitu qaul yang sahih. Jadi pendapat ni lah pendapat yang sahih. Bahawasanya apa? Fardunya ialah yang pertama kerana hadis itu. Kan Nabi kata tadi, kalau tak sempat berjemaah maka kamu telah pelihara solat, maksudnya telah lepas daripada kefarduan. Maka dengan sebab hadis itu, dan kerana khitab percakapan telah gugur daripadanya. Dan sebab kedua, sebab apa? Sebab bila dia dah laksanakan, dah tunaikan solat fardu, maka dah lepas kewajipan. Disebabkan itu, qaul yang sahih, pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama ni. Maksud solat pertama tadi fardu, solat yang diulang tadi jadi sunat. Bukannya berlaku keadaan macam ni je. Kalau contohlah kita dah solat secara berjemaah kat surau, tiba-tiba bila kita nak balik tu ada kawan kita datang seorang contoh, tak solat lagi. Jadi pada masa tu macam mana?
Adakah kita sunat atau tidak untuk nak solat, ulang solat kita dan berjemaah bersama dia? Maka disunatkan. Dan disunatkan kita untuk apa? Berjemaah bersama dengan dia walaupun kita dah berjemaah. Dan sebenarnya ulang solat fardu ni sebenarnya boleh. Bahkan disunatkan pada keadaan macam keadaan dalam hadis ni. Sebab sebahagian kita kadang-kadang tak tahu pun. Maksudnya, aku dah sembahyang dah, boleh ke nak ulang solat lagi? Ada sebahagian kita tak tahu. Sebenarnya boleh. Ada beberapa ulama boleh nak ulang banyak kali, banyak mana pun. Cumanya kalau kita ada solat qada, baik kita apa ni, ulang sembahyang qada kita kan, kepada kita ulang solat yang apa ni, yang fardu, sebab kita ada solat qada. Kemudian yang pendapat kedua, tadi pendapat pertama, pendapat kedua bahawasanya yang fardunya adalah sembahyang mana-mana yang akmalnya. Maksudnya yang pendapat kedua dia kata antara dua sembahyang tu, sembahyang mana yang sempurna, yang lebih sempurna, maka sembahyang tu jadi sembahyang fardu. Sembahyang mana yang lebih sempurna, maka sembahyang tu dah jadi sembahyang fardu. Itu pendapat yang kedua. Maksudnya dia lihat kualiti sembahyang tu. Sembahyang tu kalau dari segi bacaannya, dari segi apa, lama dan sebagainya, kalau kualiti solat tu, maka kalau solat tu lebih elok, maka dia akan jadi fardu. Pendapat yang ketiga, yang pertama dan yang kedua ni fardu belaka. Maksudnya dua-dua fardu. Yang pertama pun fardu, yang kedua pun fardu. Ini pendapat yang ketiga. Dan yang pendapat yang keempat, sembahyang yang fardunya ialah salah satu daripada keduanya atas ibham, sekira-kira dikehendaki Allah mana-mana daripada keduanya. Pendapat yang keempat ni lagi pelik sikit lah. Pendapat yang keempat ni kita tak tahu yang mana, tak tahu yang mana, pertama ke yang kedua, atas Allah Ta'ala, Allah nak yang mana. Kalau Allah nak yang pertama fardu, maka yang pertama lah jadi fardu. Kalau Allah nak yang kedua fardu, maka yang kedua fardu. Baik, masalah yang ke-83, menghimpun sembahyang awal waktunya dan berjemaah. Jadi maksudnya solat dua kali. Solat dua kali. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan pada hadis di dalam masalah 81, itu menunjukkan suruh benar-benar sembahyang awal waktu. Maksudnya Nabi suruh kita betul-betul jaga sembahyang awal waktu. Kan kita apa ni, baca hadis-hadis sebelum ni, amal yang paling afdal adalah sembahyang pada awal waktu. Maksudnya benda ni sangat-sangat dituntut, sembahyang awal waktu ni. Sebab sekarang ni kita rasa, kebanyakan pada kita kadang-kadang rasa benda tu biasa, melewat-lewatkan solat ni. Kadang-kadang sibuk dengan benda lain. Maksudnya benda-benda lain bukan main lagi, kebaikan dia apa, maksudnya menganggap dia penting kan, macam contoh sedekah dan sebagainya, benda yang lain. Sedangkan benda yang sepatutnya yang dia patut lebihkan lagi, dia abaikan. Macam contoh solat awal waktu, bagi solat waktu bagi dia biasa je walaupun dia solat lewat, tapi benda lain dianggap melebihi benda yang solat fardu ni, maka benda tu tak patutlah kan. Sepatutnya kita kena kedepankan benda yang lebih besar berbanding yang benda yang kecil. InsyaAllah. Jadi suruh benar-benar sembahyang awal waktu dan padanya menunjukkan bahawasanya apabila imam mentakhirkan ia akan sembahyang daripada awal waktunya, maka sunatlah bagi makmum sembahyang ia di awal waktu dengan seorang diri. Kemudian sembahyang ia serta imam, maka menghimpunlah ia dua fadilat, iaitu awal waktu dan fadilat sembahyang berjemaah. Kalau dia sembahyang dua kali, dia akan dapat dua fadilat lah, fadilat awal waktu dan fadilat solat berjemaah. Dan perlu kita tahu, dalam solat berjemaah ni ada keadaan bila mana bilangan dia sedikit, maka dia kurang afdal daripada bilangan yang banyak. Jadi macam contohnya kalau kita apa ni, macam yang ni cerita pasal sembahyang seorang diri, tapi kalau kita nak solat berjemaah, kita tengok mula tengok tak ada jemaah, maka kita solat 3 orang dan sebagainya, tiba kemudian dalam masa
waktu masih berbaki, kemudian ada jemaah yang lain yang lebih besar, maka kita tahu bila mana bilangan lebih banyak maka lebih afdal, maka kita pun boleh kita ulang solat bersama dengan mereka. Okey, masuk ke masalah 84. 84 ni kalau kita nak buat satu je, kita tak nak buat dua-dua, macam mana? Contohnya kita nak, contohlah kita bagi kadang-kadang berlaku dalam rumah kan, dalam keluarga, contohnya macam isteri nak sembahyang awal, tapi suami lambat contoh, tapi suami nak sembahyang berjemaah, jadi macam mana? Jadi isteri tu nak sama ada, tapi isteri tu nak sembahyang sekali je, tak nak sembahyang dua kali. Jadi macam mana? Maksudnya nak buat satu je. Jadi ni masalah meringkaskan jemaah atau awal waktu kah yang afdal. Maksudnya mana lagi afdal? Maksudnya tunggu suami sembahyang berjemaah sekali ke, ataupun sembahyang dulu awal waktu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka kalau menghendaki seseorang meringkaskan atas salah satu, maksudnya nak pilih satu je, tak nak buat dua-dua, daripada jemaah akhir waktu ataupun sembahyang awal waktu, dengan seorang dirikah afdal, maka padanya khilaf yang masyhur bagi ashab kita. Maksudnya ada apa? Ada ikhtilaf ulama yang masyhur, dan telah bersalah-salahan mereka itu pada yang rajihnya. Maksudnya ulama, ada ulama kata sembahyang seorang dia awal waktu lebih afdal, ada yang kata tunggu berjemaah tu lebih afdal walaupun lewat. Dan sungguhnya telah diterangkan di dalam syarah Muhazzab pada bab tayammum, dan yang mukhtar, yang terpilih adalah sunat untuk apa? Tunggu. Sunat menanti jika tiada keji takhirnya. Maksudnya sunat kita tunggu untuk solat berjemaah. Kalau kita nak buat satu je lah, nak buat satu je, maka sunat kita tunggu berjemaah. Jika maksudnya tak terlalu lewat, maksudnya tak keluar pada waktu ikhtiar. Kalau lewat sangat, maka masa tu lebih afdal kita solat dulu. Tapi kalau tak lambat sangat, maksudnya tak sampai keluar pada waktu ikhtiar, tak masuk waktu makruh, tak masuk waktu haram, maka sunat untuk kita solat secara berjemaah berbanding dengan awal waktu. Sebab apa? Sebab fadilat solat berjemaah ni lebih besar daripada fadilat solat bersendirian. Dan masalah yang ke-85, masalah terakhir, sembahyang muadah, maksud sembahyang ulang ni pada solat subuh, maghrib dan asar. Kalau subuh kita tahulah, maksudnya lepas, kalau kita dah tunaikan solat subuh, maka tak boleh buat solat sunat lepas solat subuh. Kalau asar pula sama juga. Jadi 3, subuh, maghrib dan asar. Maghrib ni ada pendapat kata waktu dia satu waktu je, pendapat jadid lah. Tapi pendapat qadim kita pakai waktu maghrib, daripada maghrib sehinggalah isyak, habis tenggelam habis matahari. Jadi kata Imam Nawawi, dan pada hadis masalah 81 itu menunjukkan bahawasanya tiada mengapa mengembalikan solat subuh, asar dan maghrib seperti yang baki daripada segala sembahyang. Jadi boleh, walaupun contoh kita dah sembahyang subuh tadi, dah sembahyang, tiba-tiba datang jemaah yang lain, dia seorang, dia datang seorang, maka kita boleh solat sekali lagi bersama dengan dia, walaupun kita dah solat subuh, walaupun lepas solat subuh tu diharamkan untuk solat sunat, waktu tahrim untuk solat, tapi boleh. Sebab apa? Kita ulang untuk kita solat berjemaah bersama dengan dia, boleh ulang. Begitu juga sembahyang asar dan maghrib. Kerana apa? Kerana Nabi SAW mengitlakkan ia akan suruhannya itu dengan mengulang sembahyang dan tidak membezakan antara satu sembahyang dengan satu sembahyang yang lain. Jadi dalam hadis tu Nabi tak sebut, tak ada spesifikkan solat apa. Nabi sebut secara umum. Jadi bila Nabi sebut secara umum, semua termasuklah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semua termasuk. Dia umum. Maka inilah wajah yang sahih pada mazhab kita. Jadi pendapat pertama ni lah pendapat yang kuat dalam mazhab kita. Maksudnya bila Nabi kata secara mutlak, maksudnya semua, tak kisahlah, boleh kita nak ulang solat subuh, solat asar, solat maghrib, zuhur dan isyak. Pendapat yang kedua, dan bagi kita satu lagi pendapat bahawasanya
Subuh dengan asar ni tak boleh ulang. Tak boleh nak ulang. Pendapat yang kedua. Kerana apa? Kerana bila kita ulang, yang kedua tu jadi sunat. Dan kita buat, jadi seolah-olah kita buat solat sunat tu dalam waktu haram. Tu pendapat yang kedua. Jadi tak boleh. Tak boleh. Pendapat yang ketiga, tidak diulang solat maghrib. Rupanya kenapa tiba-tiba ada maghrib? Apa kena mengenai maghrib ni? Sebab apa? Sebab kita tengok solat subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Jadi bilangan total tu akan jadi ganjil. Jadi bila kita ulang sembahyang Maghrib, dia akan jadi apa? Daripada ganjil tu akan jadi genap. 2, 4, 4, 8, 10, 13, 17. Jadi 17. Sepatutnya 17 bilangan tu ganjil, tapi kita tambah lagi 3. Jadi 20 jadi genap. Jadi pendapat yang ketiga tu kata apa? Tidak diulang solat maghrib ni, tak boleh ulang. Supaya tiada jadi genap ia, dan pendapat ni ada pendapat yang dhaif. Jadi pendapat yang kuat apa? Pendapat yang sahih dalam mazhab kita pendapat yang pertama, maksudnya boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kata tak boleh sembahyang ni sebab apa ni, dia akan jadi sembahyang sunat pada waktu haram, maka kita kata apa? Ada pendapat yang kata boleh, dan pendapat itu lebih kuat. InsyaAllah tuan-tuan yang muliakan, muslimin muslimat yang rahmati Allah SWT, tu dah sedikit perbahasan berkenaan apa? Solat muadah, maksudnya solat yang diulang. Dan apa ni, antara dua pilihan, bila mana berlaku keadaan yang kita cerita tadi, maka yang baiknya kita himpunkan dua-dua, solat awal waktu secara bersendirian, kemudian solat seterusnya secara berjamaah. Jadi tak ada masalah untuk kita nak ulang solat tu. Tak ada masalah untuk kita nak ulang solat tu. Jadi semoga perkongsian pada pagi ini dapat kita ambil manfaat. Dan yang baiknya, yang baik bukan orang yang berkata-kata, bukan orang yang mendengar, tetapi yang terbaiknya adalah orang yang amalkan apa yang dia dengar dan dia sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi insyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.